Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari tu kita dah review phone Oppo A17. Jadi hari ni kita nak review satu phone lagi daripada Oppo, iaitu Oppo A77s. A77s ni dia atas Oppo A76 dan phone ni dijual pada tanda harga 999. Lepas tu phone ni dia ada kamera 50 megapiksel yang cantik, ada design yang nampak premium, ada dua speaker yang kuat dan yang bestnya phone ni dia ada IPX4 dan IP5X. Jadi kalau korang nak guna phone ni dekat gym ke, dekat outdoor ke, korang pun tak perlu risau phone ni dia akan rosak kena air hujan sebab phone ni dia memang boleh tahan air dan debu. So kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan di kedai Batu Pahat dan kalau korang dari area lain, korang pun boleh beli secara online di Shopee dan Lazada. So kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So aku pun dah gunakan phone ni dalam masa seminggu. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Oppo A77s pada tahun 2022. Kalau dari segi rekaan kotak dia memang sebiji aja dengan Oppo A series yang lain. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat SIM ejector tools, user manual dan warranty card, transparent TPU case, phone Oppo yang ni kita akan tengok kemudian, kabel USB Type-C dan charger 3 pin 33W. So itu je yang korang akan dapat. Kalau dari segi rekaan, phone ni dia ada rekaan yang nampak premium dan cover dia guna jenis yang Oppo Glow. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab phone ni dia tak berat dan rasa mahal. Kat sebelah kanan tu dia ada fingerprint scanner. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri ada tempat letak SIM dan volume button. Lepas tu dia boleh masuk 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula tak ada benda. Untuk bahagian skrin, phone ni menggunakan skrin 6.56 inci dan dia juga support refresh rate 90Hz. So untuk bahagian skrin, phone ni dia ada skrin yang agak besar dan brightness yang cukup terang. Jadi kalau korang nak gunakan untuk layan YouTube ke, gunakan untuk gaming, experience dia memang sedap sebab phone ni dia ada dua speaker yang kuat dan skrin yang cukup terang. Untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory 128GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke, simpan WhatsApp ke, dokumen ke, memory dia saya rasa dah agak cukup. Kalau korang rasa memory dia tak cukup, korang still boleh add on memory card dia sehingga 1TB. Kalau nak tambah RAM pun boleh juga sebab phone ni dia ada RAM expansion. Jadi korang boleh extend RAM dia sehingga 5GB dan total korang akan dapat sehingga 13GB RAM lah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja multitasking, performance dia akan lebih smooth kalau kita compare dengan RAM 8GB aja. Untuk bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan kapasiti 5000mAh dan phone ni juga support fast charging sehingga 33W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang agak besar. Jadi kalau korang nak guna phone ni dekat holiday ke, balik kampung ke, korang pun tak perlu bawa extra punya power bank sebab phone ni dia memang boleh tahan 1 hari. Kalau nak cas penuh pun agak laju juga sebab korang cas dalam 30 minit aja korang dah boleh dapat 50% dah. Jadi charging dia saya rasa dah cukup laju untuk kegunaan harian. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan ColorOS 12.1 based on Android 12. So untuk bahagian UI Oppo saya memang suka sebab ikon dia nampak clean, simple dan teratur. Kalau korang nak guna screenshot, korang boleh just swipe guna 3 jari saja. Kalau korang nak guna calculator, korang pun boleh just drag dari tepi saja. Kalau nak bagi kat orang rumah, korang pun boleh aktifkan simple mode dia. Sebab ikon dan tulisan dia akan jadi lebih besar dan senanglah sikit mereka nak gunakan untuk WhatsApp dan video call dekat family korang. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset Snapdragon 680. So untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset 6nm yang agak power efficient. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, bateri dia memang akan drain lambat sikit. Kalau nak gunakan untuk gaming pun okey juga. Cuma grafik dia tak boleh set tinggi sangat lah. Tapi gaming dia saya rasa dah cukup okey kalau korang tak ada expect high grafik sangat. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan kamera 50MP untuk main kamera dan 8MP untuk kamera depan. So untuk bahagian kamera Oppo ni memang cantik sebab kawalan cahaya dia cukup okey dan detail dia pun nampak terang. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, kamera dia memang dah cukup cantik dan kamera depan dia pun agak cun juga. Sebab walaupun kamera dia cuma 8MP saja, tapi HDR dia memang best. Sebab korang boleh tengok background saya memang blur kan. Tapi lepas ambil gambar tu, gambar dia akan automatic filterkan background itu. Jadi korang akan nampak gambar background saya lebih jelas dan cantik. So sekarang kita tengah rakam guna kamera Oppo A77s ni. Okay, so far korang boleh nampak dia tak ada stabilization lah.
Okey. Yang ni pula untuk yang kamera belakang pula. Okey. Kamera belakang dia pun tak ada stabilization lah. Okey. So overall, best ke phone Oppo ni? Actually bagi saya, kalau korang nak cari sebuah smartphone untuk kerja harian, nak kamera yang cantik, nak bateri yang tahan dan nak barang yang berkualiti, phone Oppo ini memang agak best. Sebab phone Oppo ni dia bukan jenis nak lawan spek dengan brand yang lain, tapi dia lebih fokus dekat user experience dan kualiti dia. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian dan ambil gambar yang cantik, phone Oppo ni memang agak best lah untuk korang. Tapi kalau korang nak gunakan phone ni untuk gaming tu, saya rasa phone ni dia memang akan kurang berbaloi sikit. Sebab biasanya dengan harga bawah 1000, korang dah boleh dapat gaming chipset yang lebih mantap dari Redmi dan Infinix. So kalau korang nak cari phone untuk gaming, phone ni dia kurang sedap sikit, tapi dia dah cukup lah untuk kegunaan gaming biasa-biasa je. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Lepas tu coming soon, saya pun akan review phone baru daripada Tecno. So kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So saya rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.